Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ah sayyidul ayyam wa a'zamuha 'inda Allah wa huwa a'zamu 'inda Allah min yawmil adha wa yawmil fitr فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أو كما قال. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah. Daripada Abi Lubabah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Lubabah ini gelaran. Nama dia Mubshir bin Abdul Munzir, itu nama dia. Dia lebih dikenali dengan nama Abu Lubabah, yang membawa maksud bapa yang baik fikiran. Pasal dia ni yang kata Abu Lubabah ni orang cerdik, orang bijak. Dia daripada suku Aus, orang Madinah. Kan Madinah dia ada Aus, dia ada Khazraj. Bila Nabi sampai, Nabi jadikan Aus dan Khazraj ini satu geng. Nabi kata, daripada hari ini hampa bukan Aus, bukan Khazraj, tapi hampa ni dipanggil golongan Ansar. Abu Lubabah dia daripada suku Aus, orang asal Madinah. Di antara orang yang awal-awal masuk Islam. Bijak dia ni sehingga menyebabkan bukan sahaja orang-orang Arab Madinah respect dia, hormat dekat dia, sehingga kan Yahudi yang ada 3 suku, bukan 3 suku gila, ada 3 puak ataupun 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani
Quraizah. Ini 3 suku Yahudi, 3 puak Yahudi, respect dia. Sekali lagi kita cerita apa hal dengan Abu Lubabah ni. Kita baca hadis ni bagi habis dulu. Daripada Abi Lubabah radhiyallahu an, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hari Jumaat itu adalah penghulu kepada segala hari. Wa a'zamuha indallah, dan hari Jumaat ini adalah hari yang paling besar, adalah hari yang paling agung, adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr. Nabi kata mulianya hari Jumaat ini di sisi Allah lebih mulia daripada hari raya haji, lebih mulia daripada hari raya puasa. Tu yang kata hari Jumaat. Fihi khamsu khilal. Nabi kata yang menjadi mulianya hari Jumaat ini kerana 5 benda, 5 perkara. 1, khalaqallahu fihi Adam. Hari Jumaat hari Allah cipta Nabi Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard. Dan hari Jumaat juga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam daripada syurga, hantar mai ke dunia. Wa fihi tawaffallahu Adam. Dan hari Jumaat juga hari Nabi Adam wafat. Wa fihi sa'ah la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Istimewa hari Jumaat ini juga adalah kerana dalam hari Jumaat 24 jam itu Allah jadikan satu sa'ah, Allah jadikan satu ketika, Allah jadikan satu time, satu masa yang apabila hamba minta sesuatu pada Allah bertepatan kena dengan saat itu, Allah makbul. Dalam 24 hours, dalam 24 jam hari Jumaat itu ada satu saat, ada satu waktu, ada satu ketika yang pada saat itu, pada ketika itu, kalau kita minta pergi kena time tu, Allah bagi apa kita minta. Malam yas'al haraman, selagi mana kita tidak minta benda haram dan berdosa. Bila masa tu ada banyak riwayat, banyak hadis dan banyak pendapat ulama tentang masa tu, betul-betul exact masa dia bila, secara tepatnya bila. Ada kata sebelum sembahyang Jumaat, ada kata masa in between di antara 2 khutbah, ada kata immediately lepas bagi salam sembahyang Jumaat, ada kata sebelum waktu asar. Bila betul-betul saat yang mustajabah, masa yang mustajab itu, Allah aja yang tahu. Tapi kalau kita berterusan duk minta kepada Allah, insya-Allah kita dapat masa itu. Sama macam mana Lailatul Qadar, macam itulah saat mustajab pada hari Jumaat. Yang kelima, wa fihi taqumus saah. Jumaat ini istimewa kerana Allah sudah bagi tahu, Allah pilih hari Jumaat untuk dijadikan hari kiamat. Jumaat bila? Dia ada dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jumaat akan jadi pada hari kiamat, akan jadi pada hari Jumaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min malakin muqarrab wala sama' wala ard wala riyah wala jibal wala bahr." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidaklah malaikat yang muqarrab, malaikat yang rapat, yang close dengan Tuhan, dan tidaklah langit yang besar itu, dan tidaklah bumi yang terhampang luas ini, dan tidaklah angin yang bertiup, ada kalanya sepoi-sepoi bahasa, ada kalanya dia jadi ribut dan taufan, dan tidaklah gunung ganang, bukit bukau yang ada di atas muka bumi ini, dan tidaklah lautan yang luas terbentang itu
illa wahunna yushfiqna min yaumil jumu'ah, melainkan semua makhluk Allah yang besar-besar ini takut dengan kebesaran dan kemuliaan hari Jumaat itu. Itu dia. Sebut sahaja makhluk Allah, malaikat. Ini makhluk la ya'sunallaha ma amarahum, satu makhluk yang tidak pernah derhaka Allah. Apa Allah suruh dia buat semua. Malaikat yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah itu pun hormat Jumaat ini. Langit yang tidak ada tiang tapi tidak pernah runtuh, takut dengan kemuliaan hari Jumaat ini. Bumi yang terhampak luas, takut dengan kemuliaan hari Jumaat ini. Angin yang ada waktu dia bertiup sepoi bahasa, ada waktu dia jadi ribut, ada waktu dia jadi taufan dengan berbagai nama, takut dengan kemuliaan hari Jumaat ini. Jibal, bukit bukau, gunung ganang yang Allah jadikan sebagai paku bumi, takut dengan kemuliaan hari Jumaat ini. Hatta lautan luas takut dengan kemuliaan hari Jumaat ini. Maka kerana itu hari Jumaat disebut Sayyidul Ayyamil Usbu', sebagai hari yang menjadi penghulu kepada hari-hari yang ada. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kata dia, anna taubata Abi Lubabah nazalat fi baiti. Ini kita nak sambung balik cerita tentang Abu Lubabah. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku fi sahar. Faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ala Abi Lubabah. Faqultu udhinuhu bidzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syi'ti. Faqumtu ala babil hujrah wa dhalika qabla an yudraba al-hijab. فقلت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه فقال حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يطلقني. فلما خرج إلى الصبح أطلقه فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم أو كما قال. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Siapa tuan-tuan Ummu Salamah ni siapa? Salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama betul dia Hindun. Hindun. Dia anak kepada Abi Umayyah bin Al-Mughirah, anak orang kaya Mekah. Hindun anak kepada Abu Umayyah bin Al-Mughirah, ini orang kaya Mekah. Sebut nama pak dia, satu Mekah kenal, satu Mekah takut. Hindun mula-mula kahwin dengan Abu Salamah. Masa dia kahwin dengan Abu Salamah, dia rasa cukup serasi dengan Abu Salamah ni. So, Abu Salamah ni manusia baik. Zaman lah kalau kita kata keramat hidup. Abu Salamah ni kata keramat hidup.
Jangan orang pijak kepala dia aja. Orang baik. Sayangnya Ummu Salamah ataupun Hindun ni kepada suami dia, kepada Abu Salamah ni, sampai dia ajak laki dia buat satu agreement, buat satu perjanjian. Dia kata kat laki dia, dekat Abu Salamah, dia kata, abang tak kira siapa mati dulu, abang mati dulu ke atau saya mati dulu. Kalau saya mati dulu, abang jangan menikah dengan orang lain. Kalau abang mati dulu, saya janji saya tak menikah dengan orang lain. Pasal apa? Pasal dia harap di sana esok ni dia nak jadi isteri kepada Abu Salamah lagi. Ada tak bini kita tahu tu? Hindun ni ataupun Ummu Salamah ni sayang laki dia sampai tahap tu, ajak laki dia buat agreement. Tapi apa kata laki dia? Abu Salamah kata apa? Abu Salamah kata, aku tak mau buat perjanjian ini. Bahkan aku doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku mati dulu, hang dapat pengganti yang lebih baik pada aku. Ada kita tahu tu. Kita lagu kata kat bini, kalau aku mati hanya lu buat pasal menikah dengan orang lain, aku bangkit jadi hantu, aku cekek hang tau. Abu Salamah, bini dia ajak buat perjanjian, kalau kiranya siapa-siapa mati dulu, hak kena tinggal, jangan kahwin dengan orang lain. Abu Salamah kata, no, aku tak mau buat perjanjian macam ni dengan hang. Bahkan aku mau kalau aku mati dulu, aku doa pada Allah, hang dapat pengganti lebih baik pada aku. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abu Salamah ketika perang Uhud, dia seriously injured, cedera parah. Tapi dia tak mati dalam perang Uhud. Lepas dah balik, dah selesai perang Uhud dan sebagainya, dia syahid. Pasal apa? Pasal cedera akibat daripada perang Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mati sahaja Abu Salamah, Hindun ataupun Ummu Salamah lari pergi rumah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Salamah dah meninggal. Nabi terus pergi rumah dia, Nabi doa kepada jenazah Abu Salamah, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Nabi doa, ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu fil 'illiyin, angkatlah derajatnya di kalangan al-'illiyin, yang tinggi-tinggi. Dan Nabi doa supaya Ummu Salamah mendapat pengganti yang lebih baik. Bila habis iddah wafat, Nabi SAW pergi meminang Ummu Salamah dan dia menjadi isteri Nabi SAW. Syiah memuliakan Ummu Salamah. Syiah yang tak boleh dengar nama Aisyah ni, bahkan Syiah menuduh kata Aisyah dengan Hafsah pakat racun Nabi sampai Nabi wafat. Mereka tuduh macam tu. Tiba-tiba Syiah memuliakan Ummu Salamah. Golongan Syiah letakkan Ummu Salamah ini pada ranking nombor 2. Nombor 1 Khadijah, isteri-isteri Nabi ini. Syiah bubuh ranking nombor 1 Khadijah, nombor 2 Ummu Salamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada dia, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata dia, anna taubata Abi Lubabah nazalat fi baiti. Balik cerita Abu Lubabah tadi, dia kata Abu Lubabah ini bertaubat atas dosa dia, dan penerimaan taubat itu turun ayat, dan ayat itu turun ketika Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah. Tuan-tuan, kita dah habaq dah tadi kata Abu Lubabah ni orang hebat. Dia daripada suku Aus, orang Madinah. Dia di antara orang yang awal masuk Islam. Apa hal pula pergi cerita kata dia ni orang yang berdosa,
sampai nak bertobat-tobat dengan Tuhan. Apa kesalahan dia? Cerita ni start dengan orang Yahudi Bani Quraizah. Mereka buat satu perjanjian dengan Nabi, apa jadi pun dekat Nabi, mereka akan pertahankan Nabi di Madinah. Tiba-tiba sewaktu berlaku perang Khandaq, Yahudi mukir janji. Waktu berlaku perang Khandaq, golongan Yahudi Bani Quraizah sudah pergi pakat dengan kafir Quraisy Mekah nak mai serang Nabi ni. Mereka pergi pakat dan mereka menyebelahi pihak musuh lawan Nabi. Bila habis perang Khandaq, Nabi cari orang-orang yang buat khianat ke dia. Nabi cari dan dapat geng Yahudi Bani Quraizah ini. Nabi hantar pasukan pergi kepung perkampungan Bani Quraizah sampai putus segala hubungan, tidak ada makanan, tidak ada ubat-ubatan, tak ada apa boleh masuk dekat mereka, sehingga mereka dah tak boleh tahan dah dengan kepungan yang tentera Islam buat. Akhirnya mereka nak surrender. Mereka minta supaya Nabi hantar satu wakil mai bincang dengan mereka. Mereka nak mengaku salah, mereka nak surrender. Dan mereka minta supaya Nabi hantar wakil pihak Nabi itu ialah Abu Lubabah. Hantar dia ni. Nabi pun okey, tak ada masalah, sebab Abu Lubabah orang bagus, dan Abu Lubabah pula disenangi oleh pihak Yahudi Bani Quraizah. Maka dia dihantar pi masuk dalam kawasan Yahudi Bani Quraizah. Dia masuk, dia disambut dengan penuh penghormatan. Kalau hari ini dengan kapet, dengan bunga mangga, kompang berlabuh kat tepi. Mereka sambut dia dengan besar hati, dengan seronok. Mereka sambut Abu Lubabah ni. Bila Abu Lubabah sampai, duduk sembang, mereka bawa mai segala orang perempuan, anak-anak yang terseksa dengan kerana kepungan tentera Islam ni. Abu Lubabah jatuh kesian dekat Yahudi ni. Kemudian ketua Yahudi Bani Quraizah, Ka'ab bin Ashraf, kata dekat Abu Lubabah, mereka kata, lah ni macam ni, kami tak mau panjang cerita, kami tak mau dah bergaduh dengan orang Islam, kami tak mau dah bergaduh dengan Nabi Muhammad. Lah ni macam ni, kami nak serah diri. Apa hukuman agak-agak Nabi Muhammad nak bagi kat kami? Abu Lubabah sebagai wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dengar macam tu, dia kata bagus. Kalau hampa cadang nak serah diri, bagus. Tapi dia kata dia tak cakap. Dia kata tapi dia buat tangan lagu tu. Yang ni orang duduk di rumah tak tengok live, dengar suara je tak tahu apa. Bila dia buat macam tu kat mereka ni dengar-dengar, mereka kata takkan Nabi Muhammad nak buat lagu tu kat kami. Kami dah mengaku kami bersalah, kami dah nak surrender, kami dah nak serah diri, takkan kami nak kena bunuh? Walhal Nabi tak suruh pun dia pergi cakap lagu tu. Dia memandai pergi jawab bagi pihak Nabi. Dengan kerana jawapan dia buat isyarat macam tu, mereka perambat dia keluar daripada kampung mereka. Yahudi Bani Quraizah ni, mereka peligan dia keluar. Tengah duk keluar daripada kampung tu, dia rasa bersalah. Dia rasa guilty, dia rasa bersalah. Pasal apa? Pasal dia mendahului Nabi dalam buat keputusan. Rasa bersalah dia tu menyebabkan bila dia balik rumah dia pergi cari rantai besi, dia pergi di salah satu tiang dalam Masjid Nabawi, dia berkah diri dia dengan tiang tu. Dia berkah diri dia di tiang tu dengan rantai besi tadi, dan dia kata jangan siapa mai buka kecuali masuk waktu semayang, buka untuk semayang, makan, ikat balik. Dia kata selagi Allah tidak turun ayat kata Allah ampunkan aku, selagi tu aku nak aku ditambat di tiang ni. Ni cerita Abu Lubabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung hadis yang kita baca ni. Hadis ni dia start tu kita kena go start sikit. Kata Ummu Salamah, dia kata anna taubata Abi Lubabah nazalat fi baiti. Dia kata ayat Quran turun mengatakan Allah ampunkan kesilapan yang dibuat oleh Abu Lubabah. Ayat tu turun di rumah aku. Ummu Salamah kata Nabi duduk ada di rumah dia masa turun ayat tu. Fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak fi sahar. Dia kata waktu tu waktu sahur. Ayat tu turun pada waktu sahur. Maksud dia apa? Sebelum subuh.
Sebelum subuh sudah turun ayat daripada surah At-Taubah, turun ayat yang mengatakan okey, Allah bagi ampun kepada Abu Lubabah. Bila turun ayat tu, Nabi gelak, yadhak, gelak. Faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah. Bila Nabi gelak waktu sahur sebelum subuh, Ummu Salamah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa yang membuatkan tuan ni tiba-tiba gelak macam ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba ala Abi Lubabah. Allah sudah terima taubat Abu Lubabah. Tuan-tuan, masa tu buat salah, nak kena tunggu wahyu turun mai. Habang Tuhan terima ke tak terima? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah turun ayat daripada Allah bagi tahu kata Allah sudah bagi ampun kepada Abu Lubabah. Pada hari itu dalam tafsir kata dia duk berkah diri dia di tiang ni sudah masuk 6 hari 6 malam. Dia duk berkah diri dia di tiang masjid ni sudah masuk 6 hari 6 malam, satu riwayat kata. Dan Nabi SAW pun tak kata apa. Selagi Allah tak turun keputusan, lagi tu Nabi tak kata apa. Seperti mana sahabat rasa bersalah kerana mendahului Nabi, macam itulah Nabi, dia tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab. Bila Nabi SAW kata ayat sudah turun, taubat Abu Lubabah sudah diterima Allah, kata Ummu Salamah isteri Nabi, dia kata udhinuhu bidzalik, dia kata izinkan saya nak pergi habang benda ni kat depa di luar ni. Rumah Nabi tang mana tuan-tuan? Dekat makam Nabi lah ni. Abu Lubabah duk kena tambat tang mana tuan-tuan? Duk kena tambat dalam Raudhah, tempat kita duk pergi Masjid Nabawi, duk berebut nak semayang tu. Itulah tapak asal Masjid Nabawi. Dia ditambat di salah satu tiang di situ. Boleh tak Ummu Salamah kata, aku nak keluar pergi habang dekat dia? Kata okey, Tuhan dah terima dah taubat hang. Okey, balik pergi rumah, balik mandi-mandi satgi mai sembahyang subuh. Boleh tak boleh nak abang lagu tu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ti. Nabi kata ikut suka hang lah, nak abang lah. Faqumtu ala babil hujrah. Dia kata aku pun cepat-cepat bangkit pergi berdiri di pintu rumah, di pintu bilik. Rumah isteri-isteri Nabi ni dipanggil hujrah, ataupun plural dia kata hujurat. Kan ada satu surah dalam Quran, surah Al-Hujurat. Hujurat tu maksudnya bilik-bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bangkit berdiri di depan pintu bilik dia. Dia pun kata apa? Terus berdiri di depan tu dan kata dia wadzalika qabla an yudrabal hijab. Itu sebelum turun ayat tentang perintah hijab kepada orang perempuan. Belum turun lagi ayat perintah suruh pakai hijab, suruh tutup aurat orang lelaki-lelaki perempuan yang boleh kahwin tak boleh tengok. Belum turun lagi ayat pada masa tu. Baik. Faqultu ya Aba Lubabah. Dia pergi berdiri depan pintu, duk nampak dah masjid duk depan pintu. Dia terus kata ya Aba Lubabah abshir. Dia kata wahai Aba Lubabah, gembiralah. Dia kata faqad taballahu alaik. Dia kata Allah sudah terima taubat engkau. Ummu Salamah ni tak boleh tahan, tak boleh sabar, nak pergi habang cepat-cepat di situ. Macam orang hari ni dapat satu berita, cepat-cepat nak forward dalam WhatsApp group. Dia nak kalau boleh, dia orang mula abang benda tu. Dia pun lepas pergi dalam 10 grup. Satu grup ada 200, 10 grup duk ada berapa ramai dah orang. 2,000 orang dah dapat. Tentu sekali lagi main mesej yang kedua kata sorry silap tadi tu. Nampak kan? Ummu Salamah tak apa. Pasal apa? Pasal Nabi habang kat dia. Berita itu sudah tentu sahih. Kita hari ini dapat satu-satu berita melalui WhatsApp dan sebagainya. Kita tak boleh gopoh nak abang kat orang. Sebab tidak mustahil. Seminit, 2 minit, 5 minit sekali lagi habang kata tak betul. WhatsApp tu dah beranak pergi beribu orang dah. Satu Malaysia dah dapat tahu kita terlibat di dalam menyebarkan fitnah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Salamah
Dia tanya Nabi. Nabi kata ikut suka hang. Nak abang tak abang, dia terus lari pergi dekat pintu rumah. Dia kata abshir ya Aba Lubabah, gembiralah kamu wahai Abu Lubabah. Dia kata sudah turun ayat Allah terima taubat kamu. Kata hadis itu fatharan nasu liyutliquhu. Berebut sahabat-sahabat duk ada dah ni, duk tunggu nak sembahyang subuh ni, berebut pakat nak pergi rongkai besi hak duk berekas dia di tiang ni. Berebut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia orang baik. Pasal dia orang baik. Jadi depa tak gamak nak tengok dia duk berekas diri di tiang tu. Depa tak gamak. Tapi dia tak bagi siapa pun lepas dia. Dia kata Allah sahaja yang boleh bagi tahu dia bersalah, taubat dia diterima ke tak. Dan dia kata Nabi saja yang boleh lepas dia daripada ikatan ini. Faqala, kata Abu Lubabah, dia kata bila orang terkam pakat nak buka besi yang duk berekas dia ni, kata Abu Lubabah, hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakuna huwa alladhi yutliquni. Dia kata jangan siapa lepas aku. Dia kata sehinggalah Nabi yang mai lepas aku. Aku tak percaya siapa pun habang kat aku. Kalau Nabi mai habang, Nabi rongkai aku, baru aku percaya aku dah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis tu falamma kharaja ila subhi atlaqahu. Nabi keluar nak sembahyang subuh, Nabi pergi buka rantai yang ikat dia. Nabi pergi buka. Macam mana kehendak dia, kemahuan dia, macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ke dia. Nabi pi buka dekat dia dan Nabi bacakan ayat wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim. Ada orang-orang lain yang akui, yang mengaku akan dosa-dosa mereka. Maksud dia siapa? Abu Lubabah. Dia buat silap dan dia mengaku dia silap. Dia buat dosa dan dia mengaku dosa dia. Dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia ni, Quran kata, Abu Lubabah ini dia campur. Dia ada banyak buat amal baik, tapi dia ada buat amal yang tak elok. Segala kebaikan yang dia buat dia akui, tapi yang hampir pembohong puak Yahudi piduk buat kata Nabi nak potong tengkok ni pasal apa? Itu benda keji yang tidak patut kamu buat. Ada manusia yang macam ni, baik tapi ada yang tak baik. Tuhan kata dalam Quran, asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. Turun ayat tu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sambil Nabi doongkai, Nabi baca ayat tu. Menangis Abu Lubabah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di mana tiang yang menjadi tempat Abu Lubabah pergi berekas diri dia tu, di mana tuan-tuan? Kalau hari ni tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, ada beberapa batang tiang dalam kawasan Raudah. Okey, Raudah yang orang semua duk terkam nak pergi masuk semayang tu, ada beberapa tiang kala hijau. Dia ada tulis di atas tu. Dia tulis ustuanah. Ustuanah maksud dia tiang. Nak tahu tiang mana? Dia ada tulis di situ. Kalau kita menghadap kiblat, balik kiri makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiang hak duk berdempek di makam Nabi hak depan tu dia panggil ustuanah sarir. Dia panggil tiang sarir. Sarir ni maksud apa? Katil, tempat tidur. Ustuanah sarir. Di tiang tu lah Nabi kalau penat dia pergi sandak dan terlelap mata. Ambil sempena tu dipanggil tiang itu tiang sarir, tiang tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai ke tengah ni ada berdempek dengan kubur Nabi, yang tengah tu dia panggil ustuanah tiang haras, dia panggil harasin, haras. Maksud dia apa? Tiang pengawal. Ada dua hadis tentang benda tu. Satu, Sidina Ali bin Abi Talib, dia duk jadi guard, jaga rumah Nabi, dia duk sandak di tiang tu, maka tiang tu dipanggil tiang haras, tiang pengawal. Dan ada satu hadis lagi, cerita sahabat yang seorang lagi, kita nanti baca satu waktu lain. Tiang yang lagi belakang dia panggil tiang wufud. Wufud, waw fa waw dal. Wufud maksudnya tiang perwakilan.
Masa Nabi jadi pemimpin negara Madinah, kalau ada pembesar negara luar mai, Nabi bawa pergi ke tiang tu untuk nak berjumpa perwakilan ini. Maka oleh kerana itu dinamakan tiang itu tiang wufud, tiang perwakilan. Hak tu hak duk berdempet dengan kubur Nabi. Hak belah depan sana setentang dengan tiang sarir tadi, mai ke tengah ni, itu tiang Abu Lubabah. Yang tu, itu tiang Abu Lubabah. Di situlah kejadian Abu Lubabah pi tambak diri dia dengan rantai besi dalam peristiwa yang kita baca ni. Pi ke kanan sikit lagi dalam keadaan menghadap kiblat, pi ke kanan sikit lagi dia panggil tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Dalam banyak-banyak tiang ini, tiang yang istimewa disebut dia adalah hadis Nabi SAW sebagai paling mustajab doa, ialah tiang Aisyah. Hal lain tak ada apa. Hal lain pergi selfie tepi tiang itu, tak ada apa. Dia cuma ada satu cerita saja. Tapi tiang Aisyah ini ada disebut di dalam hadis Nabi SAW sebagai ada istimewa dia. Pergi ke depan sikit, dia ada mihrab Nabi. Bukan mihrab hak imam duk sembahyang lah. Dalam kawasan Raudhah ke ujung depan belah kanan tu, mihrab lama tu, itu mihrab Nabi SAW. Duk melekat di mihrab Nabi tu. Ni panggil mihrab. Duk melekat dengan mihrab Nabi tu ada satu tiang. Tiang itu dia panggil tiang mukhallaqah. Tiang mukhallaqah maksudnya tiang wangi. Apa cerita tiang mukhallaqah ni? Di situlah cerita batang kurma menangis. Apabila Nabi baca khutbah pada mulanya, duk bersandar di tiang kurma ni, bila orang buat satu membar 3 anak tangga dekat Nabi, Nabi pergi duduk atas membar baca khutbah. Hari pertama Nabi guna membar tu, bunyi menangis. Dalam hadis kata bunyi macam anak unta menangis. Semua orang pakat duk cari. Tengok-tengok Nabi turun pergi, Nabi pegang batang kurma tu, berhenti bunyi tangis dia. Dan Nabi janji dekat pokok kurma ni, dia akan sama dengan Nabi di dalam syurga. Ambil sempena tempat perdu pokok kurma tu, satu tiang buat, dia duk melekat di mihrab Nabi. Itu dipanggil tiang ustuwanah mukhallaqah. Dia kata itu cerita-cerita yang ada di dalam Masjid Nabawi itu sendiri. So, kalau kita pergi umrah, kita sampai ziarah di Madinah, kita tengok tempat-tempat ni semua, benda ni kita mau ingat. Bukan ada apa, dia memberi satu kuat dalam ibadat kita. Pasal kita boleh connect cerita yang berlaku pada zaman Nabi dengan hadirnya kita di bumi mulia itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2, muka surat 222. Muka surat 222. Kita masih lagi duduk di bawah tajuk Al-Qira'ah fi Salati Subhi, tentang bacaan imam ketika sembahyang subuh. Baik, tuan-tuan tengok di bawah tu, dia kata masalah bacaan imam pada sembahyang subuh itu bagaimana hukumnya. Siapa jadi imam sembahyang subuh ni nak buat lagu mana? Kata At-Tirmizi, dan atas inilah, yakni atas hadis yang dibaca pada bulan lepas itulah beramal segala ahlul ilmi, dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Baik, dia kata dan hasilnya yang masyhur dipanjangkan bacaan pada sembahyang subuh, kerana waktu subuh itu waktu orang lalai dengan tidur. Okey, kita dah baca hadis pada bulan lepas, saya ulang balik hadis tu. Tuan-tuan tengok di atas kitab tu, dia kata an Qutbah bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajri wan nakhla basiqatin fil raq'atil ula. Kata dia ada dengar, Qutbah bin Malik kata dia ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di dalam sembahyang subuhnya wan nakhla basiqatin dalam rakaat yang pertama. Maksudnya panjang dah ayat, panjang surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi mengimamkan sembahyang subuh.
So dia kata di sini hasilnya yang masyhur, kalau jadi imam sembahyang subuh dipanjangkan bacaan dalam sembahyang subuh itu. Alasan dia apa dia? Alasan dia waktu subuh ni ramai orang ghalit tidur dan juga terlajak tidur. Dah apa kena mengena dengan orang terghalit, orang lajak tidur yang tu imam duduk baca panjang ni? Nak suruh hak mai sembahyang tidur? Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau sekiranya dia terghalit, dia jaga-jaga orang dah bang dah. Mana dengan nak gosok gigi, mana dengan nak mandi, mana dengan nak lari main masjid. Kalau tu imam pendereh watini wa zaitun, selamat, tak dan dia. Jadi kalau sekiranya tu imam tarik surah panjang, dan lagi kawan yang terghalit tadi ni, dia jaga-jaga orang duk bang dah, dan lagi gosok gigi apa kan lebih kurang lari main, dan lagi dapat sembahyang bersama dengan imam. Atas alasan itu maka sembahyang subuh ini sunat baca surah yang panjang. Pasal nak cari orang nak main tu bagi dan, especially orang yang terghalit ataupun terlajak dalam tidur. Begitu. Dan dengan bacaan yang panjang itu boleh jadi sempat orang-orang mendapatkan sembahyang berjemaah di masjid. Tapi kalau memang panjang pendek buat rumai 5 orang tu juga tak payah banyaklah. Tak banyaklah. Hang buatlah panjang ke pendek ke, boleh tengok 5 juga. Kan? Baca watin pun 5, baca yasin sampai habis satu surah pun 5 juga. Tak payah yasin lah, padan dengan watin wa zaitun cukup. Yang macam tu. Baik. Dan kata setengah ulama dipanjangkan pada tiap-tiap waktu. Ada sebahagian ulama kata bukan subuh aja, sembahyang apa pun biar panjang tak apa. Pasal orang hak kalut tadi ni macam lah ni, orang kerja balik nak sampai di rumah pukul 6.45, pukul 7 maghrib, pukul 7.4 dah maghrib dah kalau Pulau Pinang. 7.4 maghrib dengan balik kerja, dengan nak terkam main masjid, dengan tuan-tuan penat, tuan-tuan penat nak ra'i golongan ini, bagi panjang sikit. Jadi danlah orang yang balik kerja lambat dengan waktu masuk awal ni, dan mereka main dapat satu rakaat pun tak apa dah. Jadi hero Hindustan, lompat pegang belakang kereta api aja cukup lah, dia dapat juga jemaah di masjid. Macam tu. Baik. Dan kata setengah ada datang hadis masing-masing bacaan tiap-tiap waktunya. Sebahagian ulama kata ni, dia kata jangan duk pukul borong semua waktu panjang. Dia kata kita tengok hadis. Dia kata ada hadis kata waktu ni panjang, ada hadis beritahu waktu ni pendek, baca surah pendek. Dia kata jangan duk pukul borong macam tu. Kita tengok hadis. Ini sebahagian ulama. Okey. Kata setengah orang pula, serba salah kami kerana ada hadis suruh panjangkan pada satu waktu, dan ada pula hadis suruh baca pendek pada waktu yang lain juga. Dia kata pening. Ada orang ni dia mudah pening. Dia mudah pening. Tambah zaman lagi banyak pening lah. Satu orang hantar teks kat saya, Ustaz ni depa duk viral main hantar ni pula dah kata. Depa kata kita kalau doa, lepas habis doa tak mau sapu muka pula dah. Ya Allah, dia kata ada saja hamba ni. Tapi betul-betul apa? Betul cerita tu dibincangkan oleh ulama. Betul, memang betul. Tapi bila bawa benda tu dalam masyarakat yang sedia mengamalkan macam yang kita dah buat, terkejut lah. Dan orang kita ni tak boleh terkejut. Itu masalah dia. Kalau kita dah biasa terkejut, kita tak terkejut sangat. Kan kita doa, habis doa kita sapu muka. Tentu dia main doa abang kata, dia kata lepas doa tak payah sapu muka. Lalu tu ya, macam mana kita kunut sembahyang subuh tu. Dia kata lepas baca doa kunut sembahyang subuh, nak sujud kita tak sapu muka, kita terus sujud. Demikian juga kita baca kunut dalam sembahyang witir dalam bulan puasa, kita tak sapu muka, kita terus sujud. Dia kata macam itulah dalam doa-doa yang lain. Dia kata tak payah sapu muka. Tapi doa abang benda macam ni. Jadi bila ada persoalan, kena cek tengok, rupanya ada perbincangan tentang benda tu. Okey. Di hujung perbincangan tu dia kata apa? Sapu muka ni ada dalam hadis, tetapi hadis yang dhaif, dia kata. Jadi maksudnya boleh tak kalau lepas doa sapu muka? Boleh. Ada dalam hadis. Cuma hadis itu dhaif, dia tak kuat, dia lemah. Jadi kalau orang habis doa sapu muka, jangan pergi duk marah dia. Jadi sekurang-kurangnya kita membiasakan diri kita untuk tidak terkejut. Bila timbul satu masalah, jangan terkejut. Dengar dulu cerita dia apa. Bila baca-baca, baru kita tahu.
oh macam ni perbincangan ulama tentang isu yang kecil ini, bukan isu besar pun, dan tidak wajar dan tidak berbaloi isu yang macam tu nak menjadikan kita bergaduh di dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So ada sebahagian orang dia kata setengah orang serba salah kami kerana ada hadis suruh panjang pada satu waktu dan suruh pendek pula pada waktu itu juga. Dia kata pening. Mai satu hadis kata maghrib ni suruh panjang, mai satu hadis kata maghrib suruh pendek. Maghrib juga saat panjang saat pendek. Betul-betul panjang ke pendek? Ada orang macam tu. Okey. Baik. Maka dijawab oleh ulama, dia kata tidak serba salah ia di sini. Kerana mengikut ahwal. Dengar baik-baik. Cerita nak baca panjang kan nak baca pendek tu imam ni mengikut ahwal. Ahwal maksud apa? Ikut keadaan. Ikut keadaan, iaitu jikalau masa kesusahan sempit dan sebagainya, ringkaskan, baca pendek. Kita kata contoh apa? Macam zaman hari ini orang nak pergi kerja pagi-pagi, duk Taman Sejati, kerja Penang Island, dia tak mau lepas jemaah subuh di masjid, tapi dia pun tak mau juga punch card dia merah. Nampak tuan? Dia tak mau lepas sembahyang subuh jemaah di masjid ni, dia tak mau lepas pasal dia duk baca hadis cerita tentang fadilat sembahyang jemaah subuh di masjid ni. Kalau sekiranya satu orang tu tahu besarnya pahala jemaah subuh di masjid, dia sanggup merangkak mai ke masjid untuk nak sembahyang subuh. Dia baca hadis tu, dia azam dalam diri dia, aku tak mau miss sembahyang jemaah subuh di masjid. Dia dah ingat macam tu. Mai tu imam bubuh surah Yasin, selamat dia kata. Pahala yang dicari, penyakit yang dia boleh. Dia sampai tempat kerja merah. Tempat kerja pula boleh pula satu bos pula. Bos kata apa? Hang tak confirm jawatan lagi, hang belum sah dalam jawatan lagi. Kalau dalam setahun hang terlewat 3 hari, hang tak akan confirm sampai mampu. Bos cakap macam tu. Hang tak akan confirm, hang tak akan sah jawatan sampai mampu, dia kata. Dengar tu pun setengah mampu dah dia. Nampak tuan? Bos ni bukan semua waras. Kan? Bos ni bukan semua waras. Ada setengah ni Allahu Akbar. Hamba Allah ni rajin buat kerja apa-apa semua dia tak nampak. Dia duk nampak punch card merah. Bagilah apa alasan pun, kata bos, saya keluar awal bos. Saya tak pernah miss sembahyang jemaah subuh di masjid. Tapi oleh kerana waktu subuh masuk lambat lah ni, kalau saya sembahyang dulu di masjid, saya sure dah kena punch card merah, saya sanggup miss sembahyang jemaah subuh di masjid. Saya penjara keluar awal daripada rumah, saya sembahyang kot tengah jalan bos. Saya balik kerja hari-hari, orang lain balik 4.30, pukul 5, pukul 5.30, saya balik 6.30 bos. Bos boleh tengok CCTV saya buat kerja. Dia kata shut up you. Saya dah kata peraturan saya tak akan ubah. Dia kata, saya kata hang lewat, hang punch card merah 3 kali, hang tak akan confirm jawatan. Kalau hang dah confirm jawatan, hang tak akan dapat naik pangkat. Hang mampu di grade tu lah, dia kata. Tu yang kata bukan semua bos cerdik. Cakap dulu. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia buat tegas macam tu pasal apa? Kalau dia longgang, pakat merah habis satu pejabat. Dia buat cengih, tapi dia buat cengih pun dia kena tengok jugalah anak buah hak nak mengambil kesempatan dengan anak buah yang memang kes dia genuine, kes dia betul. Jalan dia duk main tu memang jam. Ada 3 jalan untuk nak pergi pejabat dia. Dia try 3 jalan, semua jam. Apatah lagi musim hujan macam hari ini ni. Memang jam. Hak kaki duk naik motor pun bawa kereta juga. Jam jalan. Macam nak sokong orang pergi lambat kerja. Ada, bukan macam tu. Tapi maksudnya dia kata apa di sini? Dia kata kerana mengikut ahwal. Tu imam pun kena cerdik, kena tengok keadaan. Nak tegas pun kena tengok keadaan. Kita tidak boleh tak mengambil kira keadaan. Kena tengok keadaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya dalam kes orang dia duk bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, dia beralih menghadap makmum, tengok semua pakai uniform kerja. Okey, tu imam kena faham ini orang nak pergi kerja, duduk singgah semayang. Cerita surah panjang-panjang buah tepi.
Pasal apa? Ini orang nak pergi kerja. Yang tu. Nak jadi imam ni bukan tajwidnya bagus, bukan suara dia sedap, bukan taranum dia bagus, bukan tu saja. Cerdik kena ada. Beralih tengok, Pak kata, 2 saf semua pakai baju nak pergi kerja. Yang pukul 6 pagi pakai tie dah gua dah. 6 pagi dah jerat tie dah. Perosok masuk kot ni pula naik tie ni. Kalau tidak bila rokok dia lagu duduk macam tu. Ada je jenis macam ni pun ada jenis lagu. Bila cek tengok baru kerja, dia syok pakai tie tu baru kerja. Geng hak lama ni dia apa sikit dia orang kaya bola buket lah segi ikat lain lah. Dia macam tu. Yang tu pun tu imam kena tengok. Oh baru kerja. Ramai orang baru kerja tu dah. Kena cerdik cerita tentang benda macam ni. So cerita tu imam nak baca surah panjang surah pendek, dia kata mengikut ahwal, iaitu jikalau masa kesuntukan, ringkaskan sembahyang itu, surah pun ambil yang pendek-pendek, dan kalau sekiranya masa lapang boleh dipanjangkan. Tahu dah jemaat ni jatuh public holiday misalnya, panjang sikit. Public holiday, semua orang holiday, panjang sikit tak apa, orang tak kalut nak pergi kerja. Jadi tu imam juga kena aware dengan kalender kuda tu, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang tuan-tuan nak jadi orang Islam yang cerdik ni, bukan senang. Kita keras sepanjang masa pun tak cerdik, kita lembek sepanjang masa pun tak cerdik. Dia ada masa kita macam mana, itu menunjukkan kita cerdik. Islam adalah agama untuk orang-orang yang cerdik. Begitu. Baik, bab ma jaa fil qiraati fi zuhri wal asr. Dia mai pula satu tajuk, bab yang datang pada menyatakan bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Dia kata, ketahuilah saudaraku, bagi waktu zuhur dan waktu asar itu ada bacaan yang tertentu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi menjadi imam. Nabi ada surah-surah tertentu yang Nabi memang selalu baca dalam zuhur dengan asar. Macam kita sembahyang apa pun, rakaat kedua mesti qul huwallah. Nampak tak lepas. Rakaat pertama ni dia duk main wal asri, ataupun nak cantik lagi inna a'tayna. Cantik. Yang tu kita, untuk kita. Amailah hadis apa pun, hang bacalah hadis panjang ke pendek macam mana pun, aku kira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira habis, Fatihah habis, bismillahirrahmanirrahim wal asri innal, dia automatik nanti masuk surah tu. Begitu. Baik. So dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sembahyang tertentu, ada surah-surah tertentu yang Nabi baca. Kata dia dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dia kata an Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi dhuhri wal asri bis sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq. Dia kata itu satu hadis. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi membaca surah bagi sembahyang zuhur dan sembahyang asarnya dengan surah was sama'i dhatil buruj, rakaat satu, dan rakaat kedua was sama'i wat tariq. Okey, kita hari ni kalau pegang was-sama'i wat-tariq pun kita potong dua. Kan? Kita potong dua, was-sama'i wat-tariq, baca sampai sekat, nanti lagi rakaat kedua sambung balik. Was-sama'i dhatir raj' wal ardi dhati sad'. Kita ambil jadi satu surah, kita gunting dua. Pasal apa? Pasal kita dah jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berkira sikit tentang benda-benda ni, mau duk potong bagi ringkas. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau kita jadi imam, kita tahu geng hak duduk belakang pun tak mau panjang-panjang. Okey, apatah lagi kalau kita imam hak baca tak sedap, sendiri mau tahu. Kan? Kalau kita imam yang baca tak sedap, kita tahulah. Kita baca tak sedap, kita tanya bini kita, hang dengar abang duk baca okey ke? Bini kita sengap lama, tu tahu dah tu. Terus ni. Dah kata kadang-kadang abang betul-betul ni tadi ustaz doa abang di masjid ni, aku tak tahu, aku telinga aku dengar kau okey dah. Hang betul-betul hang ikhlas cakap aku baca okey dah. Bini sengap lagi. Kan? Lepas tu dia kata abang elok baca surah pendek-pendek sudah, faham lah. Faham. Mana hang kira out tak masuklah senarai. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita jenis suara ni tak kari, baca pendek-pendek sudahlah.
Lagi panjang kita baca, makmum lagi orang perut duk memulas. Dia semayang bawa muka dia duk main memulas orang perut ni. Pasal kita seorang kita tak payah, tak lepi. Kan? Tuhan bagi dekat orang ni dia macam-macam. Ada orang Tuhan bagi suara dia sesuai untuk ceramah. Naik jadi imam terpeleot. Pasal apa? Suara tak sedap, nak buat macam mana? Ada orang Allah bagi kat dia baca ni, Masya Allah, dia baca surah pendek kita nak marah. Bacalah panjang sikit, sedap. Taranum dia, lagu, oh sedap. Bagi mikrofon suruh ceramah, terpeleot. Jadi Allah bagi kat satu orang tak sama. Satu orang ada dia lebih tani kurang tani, lebih tani kurang tani. Semua kita pakat-pakat berkawan, kita komplement antara satu sama lain. Kita bergabung, hak baca sedap hang jadi imam, hak ni hang ceramah, hak ni hang, Allah bagi tu elok dah. Kalau kita bermusuh, kita yang rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata di sini, dia kata diriwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, adalah ia membaca surah bagi sembahyang pada sembahyang Zuhur dan Asar, surah Was-Sama'i Dzatil Buruj dan juga Was-Sama'i Wat-Tariq, dan yang menyerupai dengan keduanya. Tu dia Nabi duk baca surah tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Khabbab dan daripada Sa'id dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan daripada Abi Qatadah dan daripada Zaid bin Thabit. Siapa tuan-tuan Zaid bin Thabit ni? Zaid bin Thabit salah seorang penulis wahyu Nabi. Ada orang duk confuse Zaid bin Thabit dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa dia? Anak angkat Nabi. Zaid bin Thabit siapa dia? Penulis wahyu Nabi. Kan? Nabi pun sampai sebut. Nabi kata hampa kalau nak belajar Quran, hampa pimpak orang ni ya. Nabi kata. Siapa dia? Dia antaranya Zaid bin Thabit. Qari. Daripada zaman Nabi dia bukan sahaja katibul wahyi, dia bukan saja penulis wahyu, bahkan dia juga seorang qari yang hebat. Nabi sebut nama-nama mereka ni. Baik. Dia kata dan juga Al-Bara' bin Azib, dan kata Abu Isa lagi, dan bermula hadis Jabir bin Samurah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya membaca Nabi SAW dalam sembahyang Zuhur akan surah sekadar panjang surah Tanzil As-Sajdah. Surah Tanzil As-Sajdah surah apa tuan-tuan? Surah Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab tu yang orang duk baca bagi jemaah tu. Berapa ayat tu ada dalam surah Sajdah? Ada berapa ayat? 30 ayat. Nabi biasa duk main surah-surah. Bila dia baca ni, Nabi duk baca surah yang lebih kurang 30 ayat. Nabi baca macam tu. Baik. Dia kata dan diriwayatkan daripadanya bahwasanya adalah Nabi SAW baca dalam rakaat pertama daripada Zuhur akan qadar 30 ayat. Nampak? Surah Sajdah tadi 30 ayat. Sembahyang Zuhur Nabi duk ambil surah yang lebih kurang panjang dia 30 ayat. Maksud dia panjang tak tuan-tuan? Panjang. Kita kalau sembahyang Zuhur Asar ni, kita Fatihah tak habis gitu, imam rukuk dah. Kita tu, dia ni tak baca surah ke apa lah. No, bukan dia tak baca surah, dia expert. Jadi Fatihah dengan surah sekali dia libat gitu, sampai kita tak dan habis Fatihah dia rukuk dah. Tu yang kata expert tu. Nampak? Baik. Dia kata dan pada rakaat yang kedua 15 ayat. Nampak tuan? Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua sunnah dari segi bacaan ni. Satu, sunnah Nabi dari segi urutan ayat. Bacalah hadis mana pun dia akan cerita rakaat pertama Nabi akan ambil surah yang atas-atas. Atas-atas ni maksudnya apa? Mula daripada Al-Baqarah. Itu surah atas. Surah atas. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raib. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Nabi boleh ambil daripada surah An-Nisa misalnya. Jadi sunnah dia apa dia? Bila kita jadi imam, rakaat pertama ambil surah atas. Macam kita ni player kampung, dia panggil player kampung. Nabi ni international player. Kita player kampung ni kita ambil apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Surah untuk rakaat satu. Rakaat kedua ambil apa? Ambil qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Atas bawah. Macam itulah. Kalau kita ambil rakaat pertama surah Ad-Duha, rakaat kedua ambil Idza Ja, bawah. Bila satu orang jadi imam, rakaat pertama dia baca Tabbat Yada.
Dia main rakaat kedua, dia ambil alif lam mim zalikal kitab, ini karut. Semayang sah tak? Semayang sah, tetapi dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, rakaat pertama ayatnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sunnah. Kalau rakaat pertama kita ambil kuliah, rakaat kedua mau pendek daripada kuliah. Apa dia? Qul huwallah, cantik. Dia punya partner dia memang macam tu. Dia main surah yang lebih pendek. Kalau rakaat pertama dia pergi ambil surah pendek, rakaat kedua dia pergi lam yakunin pula. Kunin habis muka makmum semua. Pasal apa? Tidak salah, tetapi menyalahi sunnah. Semua yang sah juga. Itu yang dia nak beritahu kat kita. Nabi SAW rakaat pertama dia ambil 30 ayat, rakaat kedua dia ambil 15 ayat. Dia buat macam tu. Dan diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya menyurat maksudnya apa? Tulis surat. Sayyidina Umar bila dia jadi khalifah, dia tulis surat pergi dekat gubernur dia, menyurat dia, tulis surat dia kepada Abu Musa Al-Ash'ari, gubernur dia. Dia tulis satu surat pergi dekat gubernur dia, iaitu wakil pemerintahannya ataupun gubernurnya, bahwasanya hendaklah membaca pada sembahyang zuhur dengan pertengahan daripada mufassal. Ini kita sebut dah sikit bulan lepas. Saya kata apa tuan-tuan, bulan lepas Quran ni yang pertama dia nisbah kepada tempat turun. Maka satu dia panggil ayat Makkiyah, maksudnya ayat tu turun di Mekah. Satu lagi Madaniyah, ayat tu turun di Madinah. Itu satu bab. Bab yang kedua, Quran ini dibahagikan kepada panjang pendek ayat. Okey, dalam panjang pendek ayat tu dia ada pecahan dia. Satu dia panggil surah At-Tawil. Tawil ni maksud apa tuan-tuan? Surah-surah yang panjang-panjang. Contoh Al-Baqarah, itu surah panjang, 3 juih Al-Baqarah saja. Dah habis dah 1 juih, Al-Baqarah lagi, habis dah juih yang kedua, Al-Baqarah tak habis lagi. Panjangnya surah Al-Baqarah. So dia duduk di dalam kumpulan surah At-Tawil, surah panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Al-Ma'idah, ini semua duduk dalam kumpulan surah yang panjang. Al-Baqarah ada berapa ayat tuan-tuan? 286 ayat Al-Baqarah saja. Kita dah baca dah kelebihan surah Al-Baqarah di mana pun ni, Masjid Fahim ke apakah, kita baca cerita tentang surah Al-Baqarah. Ada hadis pula mai. Apa dia keistimewaan surah Al-Baqarah ni apa tuan-tuan? Nabi suruh baca dalam rumah. Kita duduk rumah kita tu, kok mana pun rumah kita tu mesti pernah kita khatam Al-Baqarah di dalam dia. Pasal apa? Pasal Nabi kata rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia selamat daripada sihir. Dan saya beritahu di Masjid Abdullah Fahim itu, kita Yasin, kita tak boleh lepas Yasin. Masuk rumah pun panggil orang masjid baca Yasin. No. Salah tak baca Yasin tu? Tak salah. Kita tak kata salah, tetapi ada hadis bagi tahu lebih baik baca apa? Al-Baqarah, kerana ada fadilat dia untuk rumah yang kita duduk. Begitu. Sama dengan malam Jumaat. Malam Jumaat kita apa tuan-tuan? Yasin juga. Tapi ada hadis mai dia kata apa? Malam Jumaat ni jangan lupa baca Al-Kahfi. Salah tak baca Yasin malam Jumaat? Tak salah, bacalah. Lepas habis baca Yasin, baca Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi. Bukan suruh punggah semua masjid jangan baca Yasin. Tak, nak baca-baca. Tapi kalau masjid ambil inisiatif, dia kata okey, jemaat nak main ni, kita try ubah, kita baca Al-Kahfi pula ramai-ramai. Kita ambil ayat 1 sampai ayat 50 misalnya, surah Al-Kahfi. Boleh tak boleh? Boleh, bahkan bagus. Okey. Kalau ada orang galak, dia kata tak, saya ni umur 55 dah ni, dia kata saya kok mana pun malam Jumaat baca Yasin. Kalau betul kita baca Yasin dulu, sekali kita baca Al-Kahfi. Jangan bergaduh, jangan bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nampak surah-surah yang sebut tadi, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, apa ni semua masuk dalam surah Tawil dia panggil. Kalau kita tak terang ni, saat lagi tuan-tuan jumpa, tuan-tuan di pening, dia akan ulang benda ni saat lagi. Baik. Kemudian dia ada satu lagi, dia panggil kumpulan surah Al-Mi'un, dia panggil Al-Mi'un.
Maksud dia apa? Surah Al-Mi'un ini surah yang lebih daripada 100, tapi tak sampai panjang macam Al-Baqarah, tapi dia lebih daripada 100 ayat. Contoh apa dia? Surah Hud, dia duduk kategori kedua. Surah Al-Mi'un lebih daripada 100 ayat. Surah Hud, surah Yusuf. Okay. Surah Hud ada berapa ayat? 1, 2, 3, 123 ayat. Surah Yusuf ada berapa ayat? 111, 111, 111 ayat. Maksudnya apa? 100 lebih sikit, 111, 123. Ini duduk dalam kumpulan surah Al-Mi'un. Yang ketiga dia panggil surah Al-Mathani. Surah Al-Mathani surah yang menghampiri 100 ayat, menghampiri 100 ayat. Contoh dia apa? Surah Al-Anfal. Berapa ayat surah Al-Anfal? 75 ayat. Tu kira nak pergi 100. Contoh dia apa? Surah Al-Hijr. Berapa ayat? 99 ayat. Dia tak sampai 100, maka dia duduk dalam kumpulan Al-Mathani. Kemudian dia masuk ni, hak kita duk baca saat ni. Dia kata Quran berdasarkan kepada Al-Mufassal. Tadi Tawil satu, yang kedua Al-Mi'un, yang ketiga Al-Mathani, yang keempat dia panggil Al-Mufassal. Al-Mufassal maksud dia apa? Pendek. Surah-surah yang pendek-pendek. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Mufassal ni pula terbahagi 3 pula. Imam Asy-Syafi'i kata Al-Mufassal ada 3 pula. Satu, Al-Mufassal panjang. Yang kedua, Al-Mufassal sederhana. Yang ketiga, Al-Mufassal pendek. Dalam kumpulan surah-surah pendek ini pula ada 3. Al-Mufassal panjang, contohnya apa? Surah yang duk mai 50, 60 ayat macam tu. Contohnya surah Al-Hujurat. Kita sebut tadi Al-Hujurat, dia 18 ayat saja, pendek, tapi ayat dia panjang-panjang. Begitu. Dia ada surah Al-Mufassal sederhana. Contoh dia apa? Asy-Syams, Wasyamsi Wadduhaha. Itu dia panggil Al-Mufassal, surah pendek, pendek sederhana. Dan ada surah Al-Mufassal pendek. Al-Mufassal pendek ni apa dia? Hak inilah yang kita suka. Wal asri innal insana lafi khusr. Yang ni memang kita cukup suka daripada dulu sampai lah dan selama-lamanya. Dia panggil Al-Mufassal pendek. Dan kawan rapat kepada wal asri ni apa dia? Qul huwallahu ahad. Masya-Allah, hak inilah yang kita suka. Baik, balik kepada kitab yang kita baca tadi. Dia kata apa? Bahwasanya hendaklah membaca dalam sembahyang zuhur itu dengan pertengahan yang mufassal. Maksudnya apa? Mufassal yang sederhana. Contoh apa kita kata tadi? Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha itu dianjurkan untuk dibaca dalam sembahyang zuhur asar, begitu. Dan memikir oleh setengah daripada ahlul ilmi bahwasanya bacaan di dalam sembahyang asar itu seperti bacaan dalam sembahyang maghrib. Membaca ia dengan surah yang pendek yang mufassal. Mufassal pendek apa dia tuan-tuan? Wal asri, dengan qul huwallahu ahad. Yang tu maghrib. Dia kata elok bagi yang tu. Pasal apa maghrib elok baca surah yang mufassal pendek? Pasal apa? Pasal masa dia sat saja. Maghrib ni sat aja tuan-tuan. Sat aja. Tuan-tuan mai tadi sebelum pukul 7 sampai, pasal 7 lebih sikit dah masuk maghrib. Kan? Duk dengar kuliah ni 8.45 dah. 8.45 tuan-tuan dah tak boleh fokus dah. Dia kata waktu tu 8.45 dah mula dah perbutuan orang ni. Adjustment dah mula jadi. Adjustment. Sekali lagi lalu unjuk kaki pergi lagu duduk tumbuk-tumbuk betul pula. Kan? Bila saya tengok tumbuk lagi kuat dia. Maknanya apa? Jangan duk buat macam maghrib masuk 7.30, duk berhenti pukul 9 suku. Jangan. Maghrib awal ustaz, jangan sampai 9. Ni saya duk tumbuk lutut. Lagu tu punya duk mai. Ini semua dia panggil bahasa apa dia panggil? Body language. Dia panggil apa? Bahasa body, kan? Tu bukan kata tu imam, ustaz yang mengajar pun kena cerdik juga. Bila dia tumbuk kaki tu, mau duk tengok jam.
lagu tu. Kita pilih 10 minit lagi insya-Allah lagu tu. Kan? Baik. So dia kata maghrib ni dia kata masa cepat. Sat aja tengok Aisyah dah. Kita tahu tu. Kalau kata malam ni kita tak main masjid, kita duduk di rumah. Duduk di rumah apa tuan-tuan kita buat tuan-tuan? Nak tengok berita hospital Sultanah Aminah terbakar. Itu saja. Kan? Hak tu kita tahu daripada tengah hari tadi. WhatsApp duk masuk dengan gambar, dengan video semua daripada duk hantar mail dah. Kita dah tengok dah. Dan kita dah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Itu musibah turun. Kesian kepada daripada ni semua. Oh, pergi duk ambil bahagian, duk marah bomba. Boleh tak boleh tuan-tuan? Ni apa ni bomba? Adakah dia pergi tutup main switch? Nu kawan haduk pakai life support, dia pergi tutup main switch, tahu hak tu tak jalan, mati depa ni. Bomba bunuh orang. Bolehkah kata begitu tuan-tuan? Tak boleh. Kita kena dengar dulu siasatan baru dimulakan. Apa alasan bomba yang dia pergi tutup switch tu? Kalau dia tak tutup, apa kemungkinan boleh jadi? Sebab kebakaran besar. Saat lagi dia main litar pintas ke apakah, daripada nak mati 7 orang pergi mati lagi ramai, mereka belajar bidang tu. Keputusan yang mereka buat mesti adalah keputusan profesional. Jadi jangan kalut nak kata siapa betul siapa salah. Tinggal berita tu main masjid mengaji. Kan? Biar mereka dengar. Esok kita tengoklah. Jangan duk pergi kalut nak dengar, nak ambil bahagian, nak jadi hakim, nak bercara, nak jatuh hukum. Jangan. Itu bukan kerja kita. Kerja kita apa dia? Mengaji. Bila kita mengaji, insya-Allah kita lebih waras dalam nak memutuskan apa-apa benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam benda hak kita duk baca ni, dia duk beritahu benda-benda macam ni. Ada mufassal panjang, ada mufassal sederhana, ada mufassal pendek. Bagi sembahyang maghrib, dia kata bacalah mufassal yang pendek. Baik, masalah dia kata bacaan surah pada 2 rakaat yang akhir apa hukumnya? Okey. Now kita sembahyang Isya 4 rakaat. Okey, sembahyang Isya 4 rakaat. Rakaat 1, rakaat 2 kita baca Fatihah, kita baca surah. Rakaat 3 dengan rakaat 4 sembahyang Isya, pasal apa tak baca surah? Pernah tak tuan-tuan teringat nak tanya benda ni? Pasal apa? Siapa yang duk ajak ni semua sembahyang 4 rakaat ni, sembahyang Zuhur, Asar dengan Isya, 2 rakaat saja kita baca Fatihah dengan surah, 2 rakaat yang penghabis kita baca Fatihah saja, kita tak baca surah. Siapa pergi duk reka benda ni? Duk tanya macam tu. Ni dia nak cerita kat kita. Masalah dia kata baca surah pada 2 rakaat yang akhir. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada mengatakan sunat membaca surah pada 2 rakaat yang akhir. Nampak tuan? Ada juga berbeza pendapat di kalangan ulama tentang benda ni. Yakni bagi kih semayang yang 4 rakaat dan juga bagi kih semayang yang 3 rakaat, yakni maghrib. Okey, yang lebih daripada 2 rakaat, rakaat ketiga ataupun 3 dan 4 baca Fatihah saja, tidak baca surah. Pasal apa? Begitu. Maka kata qil dengan sunatnya dan dengan ketiadaan sunatnya. Ni dia nak cerita. Dan keduanya itu 2 qaul bagi Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mazhab Syafi'i kata apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, dan jikalau mendapat oleh orang yang masbuk akan 2 rakaat yang akhir. Tuan, sekali kita sembahyang Isya, ada satu orang dia tak mai kuliah mengaji, dia tak mai. Maghrib tadi dia mai sembahyang, habis-habis dia naik motor balik. Pasal apa? Pasal dia penting nak tengok berita hospital terbakar ni. Saat lagi bunyi qamat nak sembahyang, satu macam yang masuk dengan motor parking, dia mai tu dia dapat 2 rakaat aja. Orang dah sembahyang dah 2 rakaat Isya, 2 rakaat yang akhir tu baru dia dapat, dia takbir Allahu akbar. Dia ni makmum yang masbuk, dia panggil makmum yang masbuk. Dia mai, dia dapat 2 rakaat saja. Mendatang ia dengan 2 surah pada 2 yang baki atasnya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Satu orang main masjid nak sembahyang Isya, dia dan 2 rakaat saja. Sekali lagi dia kena tambah balik lagi 2. Masa dia tambah lagi 2 rakaat tu, Imam Syafi'i kata elok bagi dia baca Fatihah dan baca surah baru rukuk. Rakaat kedua tambahan tu pun elok bagi dia baca Fatihah dan baca surah baru rukuk dan terus sampai tahiyat akhir. Itu kata siapa? Kata Imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Baik, tuan-tuan selama ni ikut tak Imam Syafi'i kata ni?
Kita buat apa? Kita Fatihah saja. Kan kita Fatihah saja. Kita tak baca surah. Pasal apa kita tak baca surah? Pasal kita pun tak pernah tahu Imam Syafi'i suruh baca surah. Tak pernah tahu pun. Kita pun tak pernah tahu. Malam ni baru tahu. Malam ni baru tahu. Maka ada orang pula tanya, oh dia kata, Ustaz, jadi selama ni saya macam saya duk tambah, saya tak baca surah, jadi macam mana sembahyang kita? Dia duk buat kalut. Kan? Cara tanya pun dengan kepala duk gitu. Dia jadi macam mana dengan sembahyang saya ni? Saya duk buat gitu lama dah, dia buat kalut. Kita kata tak ada apa, sembahyang tu sah. Macam biasa, tak ada apa. Cuma Imam Syafi'i kata lebih afdal. Kalau kita dalam 2 rakaat yang kita tambah tu, kita baca Fatihah dan surah. Kata Imam Syafi'i itu lebih afdal. Baik. Apa alasan dia? Alasan Imam Syafi'i supaya tiada sunyi sembahyangnya daripada surah. Pasal dia main-main, dia dapat 2 rakaat saja. 2 rakaat itu Fatihah saja, tak ada surah. Saat lagi lepas pada bagi salam, dia tambah lagi 2. Kalau dia Fatihah saja, maknanya sembahyang Isya dia tak dengar surah langsung. Orang lain walaupun tak baca surah, tapi dia dengar imam baca surah. Dia dengar pun dah, baca pun dah. Tak ada apa dia ni. Jadi kata Imam Syafi'i, rugi dia kalau dia tambah 2 tu, dia tak masukkan surah sekali dia dalam waktu dia menambah tu. Okey, itu alasan Imam Asy-Syafi'i. Baik, masalah bacaan surah, tengok jam saya. Okey, lagi 5 minit. Dia kata bacaan surah dan qadar sebanyak mana. Dah kita tambah tu nak baca banyak mana. Kata Imam Nawawi, dan adapun qadar bacaan pada segala sembahyang itu, maka iaitu sunat. Bahawa membaca ia pada sembahyang subuh dan sembahyang zuhur dengan yang panjang, yang mufassal. Ini kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kalau orang sembahyang, dia kata seelok-eloknya panjang surah yang dia ambil itu biarlah panjang surah yang panjang mufassal. Panjang mufassal ni lebih kurang berapa yang kita beritahu tadi? Kalau panjang mufassal, tawil, mufassal surah Al-Hujurat yang kita buat contoh tadi, lebih kurang ambil dalam 18 ayat. Imam Nawawi kata yang tu cantik. Kata Imam Nawawi macam tu. Dan adalah pada waktu subuh itu lebih panjang lagi. Imam Nawawi kata subuh tu bagi panjang sikit lagi. Pasal apa? Pasal kawan hak bangkit lambat tadi ni, tapi nak mai sembahyang berjemaah di masjid, lari bubat-bubat sampai terlondeh kan ikut jalan ni. Pasal apa? Pasal dia tak mau miss. Tuan-tuan, benda ni kita, kalau kita tak amalkan benda tu, kita tak rasa benda hak kita duk abang ni, tak rasa. Contoh tuan-tuan, bagi orang yang dah 30 tahun dah, dia tak pernah tinggal qabliyah subuh, tiba-tiba satu hari jaga-jaga pukul 6.40, jaga-jaga 6.40, apa jadi kat dia tuan-tuan? Yang pertama, dada dia berdebak, bubuk berdebak kan. Yang kedua, pucat muka dia ni, pucat. Waktu subuh ada lagi tak? Ada, tapi dia nak masuk pancong, dia nak buang air, dia nak gosok gigi, dia nak ambil air semayang, dia keluar sekali lagi, cukup-cukup untuk semayang subuh aja. Bermakna kalau dia buat qabliyah subuh, waktu subuh dia terkeluar waktu dah. Jadi dia nak korbankan qabliyah subuh tu kerana kesuntukan masa ni. Tuan-tuan, dia rekod dia 30 tahun dah dia tak pernah tinggal qabliyah subuh. Tiba-tiba hari tu dia nak tinggal tuan-tuan. Fresh dia ni, kecewanya dia ni, Allah aja yang tahu. Hak kita habaq ni kepada orang yang duk buat benda ni tak tinggal boleh faham. Tapi kepada kawan yang memang tak buat, tak ada apa. Takkan dia macam tu kot dia. Pasal dia tak pernah buat. Tuan-tuan nampak tak benda ni, dia duk habang ni, dia nak ambil kira orang yang kuat ni. Ada satu kawan, dia every night without fail, tiap-tiap malam tanpa tergelincang dia buat tahajud. Every night without fail. Berapa tahun dah? Tanya dia. Dia kata, alhamdulillah, dia dalam 30 tahun lebih dah. Dia kata, saya tak tinggal, dia kata, tahajud ni saya tak tinggal. Saya musafir ke, saya apa ke, saya sakit ke apa, saya buat. Saya tak boleh, saya, kalau saya tak buat, dia kata saya rasa macam calang banyak lah, calang banyak.
Kan? Kalau kita nak contoh ke atas dunia ni lah, orang jaga kereta ni, orang jaga kereta, lepas tu satu hari dia pergi parking supermarket mana ke, lepas habis shopping main-main tengok, alamak dinding dented, kemek sikit. Siapa ke motor ke kereta mana reverse apa ke kena dinding dia, kemek sikit. Masa kena tu pukul apa? Pukul 6 lah. Malam tu tak boleh tidur. Malam tu tak boleh tidur. Dia duduk fikir workshop nak buka pukul apa esok. Kira workshop buka dia masuk. Dia suruh buat bagi siap benda tu. Selagi tak buat tu dia tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal dia jenis orang jaga kereta. Pasal dia nak dapat kereta ni tuan-tuan, susah nak dapat kereta sebiji ni. Dah dapat dia sayang kereta ni. Pergi abang dekat kawan hak kemek 3 tahun dah tak pernah repair, dia tak ada apa. Hampir 2 abang kereta kemek lambat cerah nak pergi workshop. Apa aku 3 tahun dah kemek aku tak pernah peduli. Sampai jiran dia duk sakit perut tengok kereta dia, tengok dia ni bila dia nak pergi repair kereta dia ni ya? Bila nak pergi repair? Dia jenis tak kisah. Satu hari jiran ni tak boleh tahan, abang juga kata, Haji tak mau pergi repair ke kemek tu? Dia jawab apa? Dia kata repair esok nanti accident lagi. Dia memang tak mau repair. Tuan-tuan pergi duk abang kat dia cerita kata kemek lambat cerah nak pergi hantar workshop, dia tak touching benda tu pasal dia bukan jenis tu. Sama dengan tadi, tuan-tuan pergi abang satu orang 30 tahun tak pernah miss qabliyah subuh, tiba-tiba hari tu bangkit lambat, dia terpaksa korbankan qabliyah subuh dia pasal subuh dia dah suntuk. Frustrated, dia rasa cukup frust ni pasal dia miss, padahal benda tu apa dia? Sunat. Bagi orang yang tak kisah, dia kata alah benda tu sunat saja di ujung tu, sunat aja pun. Dia dah apa hal dia ni sampai nampak tuan, satu orang dengan satu orang tak sama kan. Itu sebab dia ada satu ungkapan kata-kata, dia kata hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Benda yang baik bagi orang yang baik-baik tak baik bagi orang yang hampir dengan Allah. Bagi golongan abrar, kita ni katalah insya-Allah kita ni abrar lah, semayang 5 waktu tak tinggal, mengaji seminggu ambil 2 malam pergi mengaji, kita ni abrar insya-Allah. Tapi dia ada satu golongan lagi, al-muqarrabun. Al-muqarrabun ni apa tuan-tuan? Tiap-tiap malam tahajud tak tinggal. Al-muqarrabun. Benda yang bagi orang abrar ni kira baik sangat dah, bagi orang yang muqarrabun dia kira ni tak cukup baik lagi. Itu bandingan yang kata manusia punya kategori ni, dia macam tu. Dia miss semayang tahajud, dia rasa Allah punya ruginya dia rasa. Dia miss qabliyah subuh, Allahu Akbar. Dia miss semayang duha, Allahu Akbar. Dia punya frust. Duha ni masa punya panjang, daripada lepas setengah jam daripada waktu subuh, dia nak main lah waktu duha, sampailah lagi 15 minit 20 minit nak masuk waktu zuhur. Itu waktu duha tu punya panjang masa tu, dia tak boleh nak ambil 5 minit untuk buat duha. Bila dia miss semayang duha ni, dia salahkan diri dia. Kadang-kadang tuan-tuan tak pernah tinggal 30 tahun 40 tahun tak pernah tinggal semayang duha ni, tiba-tiba nak jadikan cerita satu hari tu tak tahu apa benda tergalit tak tahu zuhur dah, dan dia pun tak ingat lagi, kata dia tak semayang duha. Sehinggalah bini dia tanya dia kata, abang semayang duha tak lagi? Pak kata ingat, aku tak semayang lagi dah. Tak tahu bini kata tak nampak lah abang semayang. Dia menyesal ni tuan-tuan, masa tak boleh go stand dah. Bagi kes orang-orang yang macam ni lah, kita baca dalam beberapa bulan lepas di masjid ni, dia boleh apa? Dia boleh qada sembahyang sunat dia. Bagi orang yang ahli qabliyah subuh, kalau jadi kes tadi ni, lepas daripada dah masuk waktu duha, dia boleh qada qabliyah subuh dia. Walaupun qada, calang tu ada. Pasal dia tak buat dalam waktu, calang tu ada. Macam kereta dah kena dinding, hantar pergi kedai hak paling baiknya, dia dah welding, dia dah bocat, dapat semua elok dah, nampak macam tak pernah accident apa.
tapi dalam hati tahu tak kata kita tu aksiden, atau dia duduk main macam tu. Nanti dia panggil apa tu? Majai ke apa ke dia panggil? Majai. Bukan dajai, majai. Dia rasa majai, dia duduk rasa, ataupun dalam perkataan lain dia kata rasa mengkelan. Dia duduk rasa mengkelan pasal dia tahu. Macam itulah cerita kita-kita ni. Ada orang dia rasa dia abrar saja, ada orang dia muqarrabun, dia nak lebih daripada tu. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata segala ulama dan bermula hikmah pada memanjangkan sembahyang subuh dan zuhur itu, iaitu bahawasanya kedua itu di dalam waktu lalai dengan tidur pada akhir malam. Waktu tu dia kata waktu lalai, waktu subuh dengan waktu zuhur. Lalai maksudnya apa? Subuh, especially subuh. Malam tidur lambat, nak kena siap kerja pejabat, pasal esok bos dah anak-anak dah duk buat kerja ni sampai biji mata rasa macam nak terkoyak ni punya duk buat kerja. Rasa macam nak terkoyak ni, mengantuk, menguap ni. Kalau besar mulut rimau, besar mulut dia lagi bila menguap ni. Tapi nak kena siap juga kerja ni. Menguap ni sampai habis dah boleh buka tu takat tu lagi sikit terkoyak riak-riak ni. Menguap mengantuk ni, tapi nak kena siap juga. Tengok-tengok jam, siap tengok-tengok jam. 4 suku dah pagi. 4 suku pagi. Esok nak pergi kerja. Esok pukul 6 suku nak kena keluar pergi kerja. Masa ada 2 jam lagi ya. Nak kena tak juga kepala Ustaz. Tak tu yang terlepas Qobliyah subuh tu. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Baik. So, dia kata subuh dia jadi masa macam tu. Masa yang orang boleh terlajak, bangkit jadi terlambat. Dan demikian juga dia kata zuhur pada waktu tidur tengah hari. Tidur tengah hari dia panggil apa? Qailulah dia panggil. Qailulah ni bila tuan-tuan? Tidur sebelum zuhur. Lap Ustaz 15 minit, lama-lama tengah jam, lap, bang zuhur bangkit semayang. Bila lap tu bangkit ke 3 suku. Bukan jam 3 suku, otak dia jadi 3 suku. Dia bangkit tu. Pasal apa? Luhur tak bayar lagi, time pun dah 3 suku, dengan dia 3 suku sekali. Nampak? Oleh kerana dua semayang ni orang duk jadi macam tu, maka imam bila semayang subuh dengan zuhur tarik bagi panjang sikit, bagi geng yang terlajak tidur ni dia boleh ligan mai dapat semayang dengan imam di masjid. Maka dipanjangkan kedua-dua, yakni subuh dengan zuhur itu, supaya mendapat akan jemaah keduanya oleh orang yang terlewat dengan sebab terlalai dan seumpamanya. Dan adapun bermula asang itu, tidaklah dia seperti yang demikian itu, bahkan dikerjakan dia pada waktu penat daripada kerja. Asang ni pun ramai orang duk miss tuan-tuan. Asang balik kerja, balik kerja ni nak semayang dulu di pejabat baru balik ke, balik dan lagi semayang di rumah ke? Dia duk main macam tu. Nak semayang dulu kah? Semayang dulu baru balik. Saya kalau jam kalau apa kita dah semayang dah asang. Ada orang satu fikir macam tu, so dia semayang dulu. Ada satu orang pula dia kata balik dan lagi ni, duk tengok masa dan lagi ni, dan lagi balik kena jam. Sopa juga dekat nak maghrib sampai di rumah baru duduk kalau ambil ayat semayang. Bini kata abang hari ni awal ambil ayat semayang. Awal dia kata betul. Awal abang aku mayang asang ni, dia kata. Bini kata astagfirullahaladzim, abang pukul 7 ni andam, dia kata. Nampak dia jadi lagu tu. Dan adapun bermula asar itu tiada ia seperti yang demikian. Kerana apa? Dia waktu penat balik kerja, maka diringankan yang demikian itu. Supaya asar bagi ringan sikit, pasal penat balik kerja, sekali lagi nak keluar pergi masjid mengaji pula. Dan maghrib itu waktu sempit, maka semayang maghrib pun baca bagi pendek. Maka berhajat kepada lebih meringankan dan mempercepatkan semayang maghrib, dan berhajat kepada makan malam bagi orang-orang yang puasa dan orang-orang yang ada tetamu. Okey, lepas maghrib ni time singkat, lepas tu nak main isya dah. Ataupun bagi orang yang puasa, bila masuk waktu dia lepas kurma dulu 3 biji, dia minum air, dia pergi semayang maghrib. So semayang bagi ringkas, nak main makan pula. Ataupun tetamu nak main sekali lagi lepas maghrib ke lepas isyak, tetamu nak main ni, nak kena penjara bagi cepat, so ringkaskan time tu, dia kata. Kerana berhajat kepada makan malam dan bagi orang yang puasa, dan bermula waktu isyak ialah waktu yang sangat mau tidur dan mengantuk. Isyak kan ni masa kuliah pun dah dia dengar ni macam suara saya ni macam duk ada di Jambatan Merdeka tu, dia dengar ujung-ujung macam tu kan. Tentu dengar orang gelak dia pun cantik tu, kira nak semayang isyak sekejap lagi tak mau panjang dah. Pasal apa? Panjang dia merapu.
Kawan saya masa duduk Kolej Islam dulu kan, tengah sembahyang subuh kami duduk Kolej Islam, masjid ada dekat tu Masjid Sultan Sulaiman nama dia, tepi Istana Lama Kelang tu. Okay. Rakaat pertama tengah sembahyang berebuk tu dia jatuh sembam tu, berebuk tu dah. Terkejut kawan kiri kanan ni, bukan kata bangkit balik, menguruh tu berebuk bunyi tu, tetap menguruh. Ya Allah kan, kawan pun sembahyang apa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh gerak dia bangkit apa dia mayang tak habis. Terus bangkit sembahyang pula. Betul ambil sembahyang lain dia buat ni, jatuh tersembam lagu tu. Tengok jam lah, dan sampai macam tu pun ada tuan-tuan, dia punya mengantuk apa tu, dia jatuh perbuk tu. Ini silap-silap dia dengar apa ni, dia nanti teks saya. Bagus dia duk cerita pasal aku, dia nanti main. Ini betul. Baik. Ada juga kadang-kadang saya duk masuk cerita kawan-kawan satu dua ni kan. Oi, jangan depa duk dengar apa ya. Depa teks dah dia. Hang cerita pasal siapa? Dia kata kita ada satu orang mana? Dia kata. Okey. Dan tetapi dia kata waktu itu luas, dia kata. Insya ni waktu luas. Maksudnya apa? Daripada masuk waktu pukul 8 suku, sampai tengah malam ada lagi waktu isyak. Okey, ada yang daripada tengah malam nak sampai subuh, perbincangan ulama. Ada kata bagus, ada kata tak bagus, cerita dia Aisyah mau pelepas sebelum tengah malam. Itu yang cantik. Baik. Maka serupalah ia dengan asang tadi, wallahu alam. Sampai dah. Okey, 9-8 minit. Okey, lepas ni insya-Allah kita masuk bab fil qiraah fil maghrib. Dia nak main cerita tentang bacaan pada waktu maghrib pula macam mana. Lepas itu dia akan main bacaan pada waktu sembahyang isyak insya-Allah. Lepas ni dia akan main satu tajuk yang menjadi perbincangan di kalangan ulama, iaitu cerita tentang makmum. Waktu imam baca Fatihah kita dengar, bila habis Fatihah imam baca surah, adakah kita kena baca Fatihah ataupun kita kena dengar bacaan surah imam? Itu tajuk yang akan datang, dan dia akan cerita dekat kita khilaf yang berlaku di kalangan ulama mazhab. Khilaf yang berlaku di kalangan ulama mazhab. Ada setengah mazhab bila imam baca Fatihah dengar, bila imam baca surah dengar juga. Bagi sembahyang yang baca kuat kena dengar. Dia pakai hujah dia. Ayat Quran ada, hadis pun ada hujah dia. Kita nanti tengok tuan-tuan, insya-Allah panjang umur tak ada masalah apa. Kita akan tengok macam mana Nabi tegur. Apabila Nabi jadi imam, Nabi baca Fatihah, lepas habis Fatihah Nabi baca surah. Masa Nabi duk baca surah, Nabi duk dengar ni, depa duk gelut duk baca Fatihah. Fokus Nabi sudah lari, khusyuk Nabi sudah lari, sebab ni belakang ni duk baca Fatihah ni. Sehingga kan dalam hadis yang kita akan baca insya-Allah, sehingga kan dia kata sampai Nabi jadi terbabas bacaan. Pasal tak fokus. Habis bagi salam, Nabi balik, Nabi tegur terus. Kita nanti tengok hadis betul dia macam mana. Fokus ni tuan-tuan. Samalah macam kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, tu imam wirid bekah. Ada orang yang main lambat duduk sembahyang di belakang tu, kacau. Imam tak hak main lambat tu, hak sembahyang satu grup di belakang tu, grup dia pun jangan juga tuan-tuan. Ni dengan maghrib duduk masuk awal ni, dia punya grup pun ada 2 soh lentang panjang tu juga. Dengan sini dulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kawan ada sembahyang belakang tu, dia nak baca kuliah, tentu dia pergi ikut lagi wallahu akbar. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa? Ni sebab hak ni surah pergi masuk sekali dengan bacaan dia di belakang tu, dia hapus sekali dengan duk zikir tu juga. Kacau. Rupanya benda ni bukan jadi dekat Tok Imam hak duk main sembahyang di belakang di Sungai Petani. Rupanya Nabi pernah melalui suasana itu. InsyaAllah panjang umur kita nanti baca apa jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana benda-benda macam ni dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih
Bulan 11 ada tak ada kuliah ni pun satu tajuk besar juga. Tengok dulu macam mana. Kan? Tengok dulu jadual kita keluar so kita tengok macam mana ada ke tak ada, kita tengok dulu. Saya takut juga tu tajuk besar tu saya tak berani sebut. Kalau tak ada mungkin tahun depan. Kan, kalau tak ada. Kalau tak ada tu pun boleh jadi macam-macam sebab juga. Tak ada tu pun boleh jadi macam-macam sebab. Di antaranya saya abanglah, saya tak mau cakap benda ni biar abang bilah. Kerajaan negeri Kedah dah mewar-warkan mereka akan kuat kuasa satu peraturan nak mengajak di Kedah mesti ada tauliah. Secara ikhlas saya beritahu, saya tidak ada tauliah Kedah, saya hanya ada tauliah Pulau Pinang saja. Jadi kalau sekiranya peraturan itu dikuat kuasakan, secara automatik kuliah-kuliah saya di Kedah akan dibungkus dengan selamatnya. Jadi itu sebab saya pun tak mau nak jawab apa lagi, sebab 3 kali dah keluar dalam newspaper kata akan diumumkan peraturan baru itu. So kalau diumumkan, saya budak baik, saya tak mau langgar undang-undang. Saya budak baik, tu dengar baik-baik kan? Saya budak baik, saya tak mau langgar undang-undang. Kalau sekiranya tauliah itu mesti kena ada baru boleh bercakap, saya tidak akan mengajar di Kedah. Kuliah saya hanya akan ada di Pulau Pinang saja, karena saya hanya ada tauliah Pulau Pinang saja. Nak pergi apply tauliah pun tua dah. Saya mengajar di Padang Temusu pun Al-Fadhil Ustaz Wan tahulah, daripada masjid lama saya, daripada masjid lama dulu ni. Saya start tahun 90 ke 91 mengajar di Padang Temusu, 90 ke 91 kan. Jadi tak ada nak pergi nak minta, nak isi borang, nak minta apa semua ni dah lah. Jadi saya pun boleh rehat sikit lah kan. Saya mengajar di Pulau Pinang 2-3 masjid cukup. So kalau orang sini berasa lagu macam nak lepas dendam, nak dengar, pergi sana lah. Pergi sana, pergi dengar, insyaAllah kita buat. Dan kalau sekiranya peraturan itu dikuat kuasakan, saya terus stop. Kerana budak baik tidak akan langgar undang-undang. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.